Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 20 September bersama saya, Khadijah Faisal. Minggu ini, dunia terutamanya negara Islam dikejutkan dengan satu lagi negara Arab berpaling tadah terhadap isu Palestin. Bahrain ya Bahrain, negara Teluk Arab terbaru yang menyertai blok yang kononnya era perdamaian baru. Mengapa negara pulau kecil itu mengambil tindakan yang dilihat akan terus memberi penindasan kepada rakyat seagama? طبعا هذا اتفاق تأييد عملية السلام في المنطقة يضمن أيضا العمل على التواصل مع الجانب الإسرائيلي مع الشعب الإسرائيلي مع المجتمع الاقتصادي والتجاري لتحقيق نوع من التجارة وأيضا الاستثمار المشترك. وبالتالي نحن نعول كما عملنا في الفترة الماضية في جونيو من العام الماضي ورشة العمل اللي عقدت في البحرين التي تهدف لعملية صون كرامة الشعب الفلسطيني والازدهار والتنمية في المنطقة. Walaupun Bahrain menyatakan tindakannya tidak akan menggugat Palestin, namun langkah negara Teluk berkenaan sememangnya membimbangkan rakyat yang ditindas Zionis itu. Bahrain merupakan negara keempat yang mencapai perjanjian yang dianggap pengkhianatan terbesar terhadap Palestin selepas Emirat Arab Bersatu pada Ogos lalu, Mesir 1979 dan Jordan pada 1994. Persoalannya, jika tiada yang menentang keras perjanjian terburuk di abad ini itu, mungkin banyak lagi negara Islam yang akan mengikut jejak langkah empat negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan penjenayah dunia. Hari hitam yang dicapai pada 15 September lalu sememangnya membangkitkan amarah rakyat Palestin yang merasakan ditikam saudara sendiri. Bagi mereka, perjuangan, pengorbanan, kesucian dan hak rakyat Palestin selama ini dicabuli dengan sekelip mata. يوم غضب للشعب الفلسطيني لأمتنا العربية والإسلامية، يوم الذلة والمهانة لحكام البحرين والإمارات وهم يطبعون مع الاحتلال الصهيوني. نؤكد على أن هذا اليوم يوم 15 من أيلول سيبقى يوما أسودا في حياة أولئك الأمراء والحكام الذين طبعوا تطبيعا خياليا مع الاحتلال وتخلوا عن قضيتهم ودعم فلسطين. Perjanjian itu yang sebenarnya gagal melibatkan suara rakyat Palestin sendiri. Sebaliknya, hanya mengutamakan hubungan ekonomi dan perdagangan di rantau berkenaan. Oman dan Maghribi, antara 5 negara Arab lain, dijangka mengikuti langkah Bahrain itu. Tetapi Qatar dan Pakistan dengan tegas menyatakan tidak akan sama sekali menyertai blok yang mengiktiraf perjanjian damai dengan negara Yahudi. Jelas mereka jalin hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah jalan penyelesaian untuk menamatkan konflik di Timur Tengah. Di sebalik kemegahan Bahrain menandatangani perjanjian jahat itu, sebahagian besar rakyat sendiri sebenarnya menolak kesepakatan hubungan diplomatik negara mereka dengan pengganas Zionis. Warga Bahrain marah dan menyuarakan bantahan dengan melakukan protes secara besar-besaran setiap malam selama 6 hari berturut-turut. Rakyat Bahrain selalu akan menentang segala penindasan yang dilakukan negara haram Israel ke atas Palestin. Salah seorang bekas ahli parlimen Ali Al-Aswad berkata, keputusan pemimpin negaranya menormalisasikan hubungan dengan Zionis dianggap sebagai hari paling buruk dalam sejarah Bahrain. Katanya, pemimpin negara itu akan diingati sebagai pemimpin yang menyokong terhadap penjajahan dan kolonialisme, walaupun Menteri Luar Negeri Abdul Latif Rashid Al-Zayani berdalih dengan mengatakan kesepakatan itu sebagai langkah bersejarah menuju perdamaian di Timur Tengah. Sudahlah dibelot, lepas tu kena serang pula. Israel seperti kelazimannya ambil peluang membedil semenanjung Gaza sejak 3 hari lepas. Apa yang sebenarnya rejim Zionis ni nak?
Namun Israel seperti biasa mengatakan bandar Ashdod yang dibedil dahulu. Serangan antara kedua-dua pihak berlaku sehari selepas Bahrain dan Emirat Arab Bersatu menandatangani perjanjian damai di White House, Amerika Syarikat. Israel dilapor melancarkan 10 serangan udara di pengkalan Hamas di Gaza setelah mendakwa dibedil tentera Al-Qassam di bandarnya berhampiran sempadan dan menyebabkan 2 cedera. Rasanya penindasan terhadap rakyat Palestin seperti tiada pengakhirannya. Usaha Trump dan Netanyahu ni sebenarnya tidak akan menyebabkan perdamaian mahupun mengembalikan hak rakyat Palestin yang dirampas. Mereka mempunyai agenda tersembunyi yang mungkin tidak dapat dilihat. Tetapi perlu difikir negara-negara Islam yang memperjuangkan hak Palestin. Dan normalisasi dengan Israel juga sebenarnya mendorong Zionis melakukan lebih banyak kezaliman ke atas Palestin. Baik, Global Hijrah berehat seketika. Kembali selepas ini dengan isu Taliban dan Afghanistan. Taliban dan kerajaan Afghanistan, dua pihak yang bertelagah sejak sekian lama, berusaha mencari titik perdamaian. Banyak langkah sudah dilakukan bagi menghentikan persengketaan sejak 2 dekad lalu. Namun, sehingga kini tiada pelan yang betul-betul konkret dan tiada tanda-tanda ia menemui noktah. Terbaru, rundingan damai yang diadakan di Doha, Qatar pada 13 September lalu cuba menamatkan perseteruan kedua-dua pihak. Amerika Syarikat yang bertindak sebagai negosiator dalam rundingan itu mahu Taliban dan Afghanistan mencapai kata persetujuan secara mutlak demi masa depan rakyat negara itu. Kerajaan Afghanistan mahu gencatan senjata secara berkekalan agar nyawa orang awam tidak lagi menjadi pertaruhan. Namun, Taliban mahu pembebasan lebih ramai anggotanya yang telah dipenjarakan kerajaan negara itu. Selain mahu kepimpinan Presiden Ashraf Ghani mentadbir negara mengikut 100% Undang-Undang Islam. Taliban bimbang jika rundingan ini mengingkari permintaan utama mereka, pengaruh kuat penentang kerajaan itu akan berkurangan. Pengasas bersama Taliban yang turut mengetuai perwakilannya di rundingan itu, Mullah Abdul Ghani Barada, mahu hasil meja bulat itu memberi manfaat kepada seluruh rakyat Afghanistan dan bukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu. Taliban yang pernah menguasai Afghanistan selama 6 tahun bermula 1996 melakukan perang gerila menentang kerajaan dan sekutu kuatnya Amerika Syarikat sejak mereka hilang kuasa pada 2001. Peperangan antara kedua-dua pihak sehingga kini telah menyebabkan puluhan orang terbunuh setiap hari dan anggota negara itu musnah dan mengakibatkan jutaan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Namun, adakah rundingan yang bermula sejak 12 September lepas dan memakan masa itu boleh mendamaikan Taliban dan Afghanistan untuk jangka masa panjang? Kita nantikan. Dalam ketika rundingan masih berlangsung di Qatar, markas Taliban di timur Afghanistan dibedil dalam serangan udara tentera kerajaan pada Jumaat lalu dan menyebabkan lebih 40 orang terbunuh. Namun Taliban tidak berdiam diri dengan melakukan serangan balas di pusat pemeriksaan tentera di Khan Abad, wilayah Kunduz awal pagi semalam waktu tempatan. Belum apa-apa lagi dah berperang. Dengan nyawa orang awam melayang, adakah rundingan damai itu akan berjaya? Pertempuran sengit berlaku di 3 daerah wilayah Nangarhar ketika puak Taliban menyerang lokasi pasukan keselamatan Afghanistan. Setakat ini, 11 tentera terbunuh, manakala 30 lagi anggota Taliban dilaporkan maut. Namun, Taliban menafikan ahlinya terkorban, sebaliknya orang awam membabitkan wanita dan kanak-kanak.
Menteri Afghanistan Asadullah Khalid menyalahkan Taliban berhubung serangan berkenaan kerana menyatakan tiada serangan daripada pihaknya, namun musuh terus membedil lokasi tenteranya. Jika dua-dua pihak saling menuduh dan pertumpahan darah terus berlaku, relevankah proses damai yang sedang berlangsung ketika ini? Banyak pihak mengharapkan Taliban dan kerajaan Afghanistan tidak lagi memperjudikan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Sejak insiden 11 September 2001, tiada lagi perdamaian politik. Namun diharapkan rundingan meja bulat itu dapat mencari titik persamaan demi kepentingan rakyatnya yang sudah lama hidup dalam peperangan. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan kupasan dunia Islam Ahad minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.